أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية نصوحا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا مما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا والهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا برحمتك وعلمنا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang tetapi tiada sunat tajdid. Tetapi tiada sunat tajdid kemudian daripada sembahyang sunat wuduk kerana melazimkan dur dan tasalsul. Tetapi tiada sunat tajdid kemudian daripada sembahyang sunat wuduk. Jadi wuduk yang sunat tu ialah wuduk tajdid. Panggilan dianya wuduk tajdid. Maka disunatkan tajdidkan wuduk, membaharukan wuduk, kemudian daripada sudah sembahyangkan dengan dia. Sama ada fardu atau sunat. Dan jikalau sembahyang sunat tahiyatul masjid sekalipun, itu yang terlepas. Jadi maknanya yang kaedah semalamnya ialah setiap-tiap kali kita nak solat, maka disuruh kita mengambil wuduk. Suruh tu ada kalanya sunat. Suruh sebagai suruhan sunat kalau kita tidak batal wuduk. Suruh tu sebagai suruh yang wajib kalau kita dah batal wuduk berhadas. Maka yang semalam tu dia katanya walaupun sunat tahiyatul masjid sekalipun, maka disunatkan juga kita ambil wuduk. Jadi sunat kita mengambil wuduk setiap kali kita nak sembahyang. Disuruh kita mengambil wuduk setiap kali kita nak sembahyang. Kalau berhadas maka wajib. Kalau tidak berhadas maka sunat. Walaupun sembahyang tu kita nak sembahyang sembahyang sunat sekalipun, maka disunatkan juga. Maka di sini dia katanya tetapi tiada sunat tajdid tetapi tiada sunat tajdidkan wuduk. Tetapi tiada sunat tajdid, ini tajdidkan wuduk kemudian daripada sunat wuduk. Kemudian daripada kita sudah solat sunat wuduk. Kemudian daripada sembahyang sunat wuduk. Kemudian daripada sudah sembahyang sunat wuduk. Dia ada satu jenis sembahyang sunat. Ialah sunat wuduk. Jadi setiap kali dia macam sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid tu ialah setiap kali kita masuk ke dalam masjid maka disunatkan sembahyang kerana membesarkan, mentahiyatkan kepada masjid. Setiap kali kita masuk masjid maka disunatkan kita sembahyang sebagai sunat tahiyatul masjid, ya sunat membesarkan masjid. Dan satu sunat laginya dikatakan sunat wuduk. Dengan maknanya setiap kali kita ambil wuduk disunatkan sembahyang. Setiap kali kita ambil wuduk maka disunatkan kita sembahyang. Contohnya kalau kita ambil wuduk nak sembahyang zuhur, maka selepas pada ambil wuduk tu maka kita sembahyang sunat wuduk.
Artinya kita ambil wuduk itu untuk nak menanggungkan Quran, untuk nak menyentuhkan Quran. Maka disunatkan kita sembahyang sunat kerana mengambil wuduk. Contohnya, kalau nak bagi gambaran sembahyang sunat wuduk, contohnya kita nak pergi kepada masjid untuk salat, salat zuhur masalan. Maka apabila kita ambil wuduk, maka selepas pada ambil wuduk itu, maka sunat kita sembahyang sunat wuduk. Jadi sunat tu kerana kita ambil wuduk. Kemudian apabila kita pergi kepada masjid, masuk dalam masjid, maka kita sembahyang pula tahiyatul masjid. Selepas tu qabliyah, kemudian pulaknya zuhur. Begitu. Jadi maknanya kalau kita ambil wuduk kerana nak menanggung Quran, kerana nak menyentuh Quran pun disunatkan kita sembahyang sunat wuduk. Disunatkan kita sembahyang sunat wuduk kerana setiap kali kita mengambil wuduk. Maka kembali kepada kaedahnya, setiap-tiap kali kita dah solat dengan satu wuduk, apabila nak solat pulaknya, kalau tak batal wuduk, maka sunat kita ambil wuduk yang lain pula. Sebab satu kali wuduk dipakai dengan satu sembahyang atas jalan sunat. Maka sekiranya kita ambil wuduk, selepas pada kita ambil wuduk, maka kita sembahyang sunat wuduk. Dah pakai satu sembahyang, maka ambil wuduk pula, sunat sembahyang wuduk pula. Maka dia katanya, tetapi tiada sunat tajdid kemudian daripada sembahyang sunat wuduk. Kenapa? Kerana melazimkan kalau jadi sunat. Kalau sunat mengambil wuduk pula, melazimkan dur dan tasasul. Melazimkan dur, yakni berpusing, dan tasasul, maknanya tidak berkesudahan. Sebab dia katanya selepas pada ambil wuduk sunat sembahyang. Sunat sembahyang wuduk. Maka jadi kaedah asalnya satu kali wuduk, satu kali sembahyang. Walaupun tak batal. Begitu. Walaupun tak batal sebab jadi wuduk tajdid. Maka sekiranya kalau dihukumkan sunat ambil wuduk pula, contohnya kita nak sembahyang zuhur, maka kita ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk. Dah guna. Maka nak sembahyang zuhur ambil wuduk pula. Nak sembahyang zuhur ambil wuduk pula. Selepas pada ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk pula. Kemudian nak sembahyang zuhur ambil wuduk pula. Kalau begitu tak boleh nak sembahyang zuhur. Sebab tu jadi maknanya kalau kita ambil wuduk, kemudian selepas pada ambil wuduk kita sembahyang sunat wuduk, maka nak sembahyang zuhur tu teruslah sembahyang zuhur. Tak payah kita ambil wuduk pula. Kalau dihukumkan sunat ambil wuduk pula, jadi tak jadi sembahyang zuhur lah kita. Pusing balik ambil wuduk di situlah. Sebab tu jadi maknanya tak sunat. Macam bismillah lah. Bismillah katanya disunatkan kita baca bismillah setiap kerjaan yang baik, disunatkan baca bismillah. Maka setengah daripada kerjaan yang baik itu ialah baca bismillah. Jadi katanya nak bismillah kena bismillah, nak bismillah kena bismillah, jadi tak makan nasi dah kita ni. Begitu. Sebab tu jadi maknanya belum pada nak bismillah tak disunatkan bismillah. Tapi kalau belum nak makan nasi sunatlah. Tapi kalau kiranya baca bismillah benda baik ke tidak benda baik, kalau katanya setiap benda baik disunatkan nak buatnya sunat bismillah, maka nak baca bismillah baca bismillah, nak baca bismillah kena baca bismillah. Kalau begitu tak makan nasi. Terjadi pusing balik, artinya tidak berkesudahan. Sebab tu maknanya apabila kita ambil wuduk, setiap kali kita ambil wuduk, maka sunat kita sembahyang sunat, namanya sunat wuduk. Usalli sunnatal wudu'i raka'ataini. Maka selepas pada kita sembahyang sunat wuduk tu, kalau nak sembahyang tahiyatul masjid ke, kalau nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak disunatkan kita ambil wuduk pula.
Artinya selepas pada kita ambil wuduk, kita sembahyang usalli sunnatal wuduk, rakaat ini selepas pada tu kalau nak sembahyang zuhur tak sunat, kita ambil wuduk pula. Kalau tak batal lah, maka terus kita sembahyang zuhur. Sebab kalau tidaknya jadi pusing balik, jadi dur, artinya jadi tasasul. Itulah. Dan tertentu bagi tajdid ini pada wuduk jua tajdid membaharukan. Dia katanya, dan tertentu bagi tajdid ini. Masalah tajdid ni tertentu pada wuduk saja. Tertentu pada wuduk jua. Jadi maknanya satu salat, nak salat pula kita ambil wuduk. Kemudian kita salat. Kemudian nak salat yang lain pula, lain pada sunat wuduk, maka kita ambil wuduk pula. Maka tetapi kita ingat balik bahasanya bagai menyuci itu ada 3. Mengambil wuduk, mandi, dan satu lagi apa dia? Tayammum. Wuduk, mandi dan tayammum. Tapi wuduk kita dah maklum katanya sunat mutajdidkan. Adakah mandi hukum sama dengan wuduk disunatkan tajdid? Adakah tayammum tu sama dengan wuduk disunatkan tajdid? Maka di sini dia jawab. Katanya dan tertentu bagi tajdid ini pada wuduk. Jadi pasal tajdid ni wuduk saja, mandi tidak ada tajdid. Tayammum tidak ada tajdid. Sebab mandi itu kalau nak tajdid mandi itu jenuh lah. Sebab seorang tu dia berhadas besar. Maka dia mandi untuk nak solat, dia mandi. Maka sudah mandi, nak solat pula, sunat mandi pula. Sudah sembahyang, nak sembahyang pula, mandi pula. Tak ada lah begitu. Sebab tu dia katanya tertentu bagi tajdid ini pada wuduk. Jadi pasal tajdid ini disunat pada wuduk saja. Masalah tajdid ini tertentu dengan wuduk saja. Tiada pada mandi. Jadi mandi itu tak sunat mutajdidkan. Dan tayammum pun sama juga tak disunatkan mutajdidkan. Jadi masalah kata sunat bertajdid membaharukan tu walaupun tak batal sunat pula ambil kalau nak solat lain pula kan. Maka itu tertentu dengan mandi saja. Adapun tertentu dengan wuduk saja. Mandi tak disunatkan tajdid, tayammum tak disunatkan tajdid. Selama belum lagi melatangi akan dia fadilah awal waktu. Ini masalah syarat nak jadi sunat tajdid wuduk. Ini syarat bagi nak jadi sunat tajdid wuduk. Katanya selama belum lagi melatangi, yakni melawani akan dia akan tajdid wuduk fadilah awal waktu. Jadi contohnya apa dia masalah katanya apabila kita nak solat, walaupun kalau kita tak batal wuduk, kita masih ada wuduk, kemudian kita nak solat, wuduk yang kita mengambil wuduk kita dah guna untuk satu sembahyang. Maka apabila nak sembahyang satu lagi pula sunat kita tajdidkan wuduk kalau kita tak batal. Kalau batal wajib. Maka sekiranya kalau kita pergi ambil wuduk maka membawa kepada kita tak dapat sembahyang di awal waktu. Kalau kita sibuk dengan ambil wuduk tajdid membawa kepada kita luput fadilah sembahyang di awal waktu. Maka di situ rupa di situnya tak disunatkan kita mutajdidkan wuduk juga. Sekiranya kata sunat kita tajdidkan wuduk, maka sembahyang 5 waktu itu dia katanya Nabi kata afdalut ta'at as-salatu 'inda awwali waqtiha min afdalit ta'at. Sembahyang di sisi awal waktu setengah daripada taat yang paling lebih
maka nak kepada fadilat sembahyang di awal waktu sekiranya kalau kita sibuk dengan tajdid wuduk meluputkan fadilat sembahyang di awal waktu, maka ketika itu tak disunatkan mentajdidkan wuduk. Gitu. Dan jikalau ada, maka didahulukan awal waktu. Dan jikalau ada, maka didahulukan. Dan jikalau ada melatangikan dia fadilat awal waktu. Dan jikalau ada melatangi akan dia fadilah awal waktu, maka didahulukan awal waktu, yang diutamakan kepada awal waktu. Jadi maknanya kita katanya kita dah ada wuduk. Kita dah ada wuduk. Tapi sekarangnya kalau kita nak sembahyang zuhur, kita dah ada wuduk. Maka nak sembahyang zuhur tapi wuduk yang kita ada sekarang tu kita dah guna pada tahiyatul masjid. Contohnya, atau kita guna pada sembahyang jenazah. Maka apabila nak sembahyang zuhur, disunatkan ambil wuduk yang lain pula. Tetapi sekiranya kalau kita pergi ambil wuduk, maka membawa kepada luput fadilah sembahyang di awal waktu. Maka sekiranya kalau kita tajdidkan wuduk membawa kepada kita tak dapat sembahyang di awal waktu, maka dia katanya maka didahulukan awal waktu. Maknanya kita pentingkan kepada dapat sembahyang di awal waktu. Maknanya tak sunat kita tajdidkan wuduk ketika itu. Jadi terus sembahyang sebab kita dah ada wuduk. Cumanya nak tajdid ke tidak. Tetapi kalau kita pergi tajdidkan wuduk membawa pada luput fadilat sembahyang di awal waktu, maka kita utamakan sembahyang di awal waktu walaupun tak dapat nak tajdidkan wuduk sekalipun. Begitu. Satu masalah, jadi mana tajdidkan wuduk berlawan dengan fadilah sembahyang waktu, maka kita dulukan sembahyang di awal waktu. Atau takut luput fadilah takbiratul ihram serta imam. Ini pun sama juga. Contohnya kita ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, kita masuk ke dalam masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apabila kita sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid, nak sembahyang zuhur pula. Nak sembahyang zuhur tu, maka kalau mengikut asal, kalau kita tak batal wuduk, maka sunat kita tajdid. Maka sekiranya kalau kita pergi ambil wuduk tajdid, maka membawa kepada tak dapat fadilah takbiratul ula bersama dengan imam. Kalau contohnya, kita ambil wuduk, kita masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Selepas pada tahiyatul masjid, orang qomat. Apabila selepas pada kita sembahyang tahiyatul masjid, Bilal qomat. Nak sembahyang zuhur. Maka di situnya kalau mengikut kaedah apa dia? Sunat kita tajdidkan wuduk lah. Sebab wuduk yang pertama tadi kita dah guna pada tahiyah kan. Apabila nak sembahyang zuhur, sunat tajdid. Tetapi kalau kita pergi tajdidkan wuduk, maka kita akan dapat bersama dengan imam tu ketika imam dekat-dekat nak rokok. Jadi tak dapat fadilah takbiratul ula bersama dengan imam. Dapat takbiratul ula, dapat fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam tu apabila imam takbiratul ihram, kita terus takbiratul ihram. Itu baru nak dapat. Maka sekiranya kalau selepas pada orang qomat kita baru nak pergi ambil wuduk tajdid, maka itu meluputkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam atau panggil takbiratul ula bersama dengan imam. Maka di situ maka tak disunatkan. Kita utamakan kepada dapat fadilat takbiratul ihram beserta imam. Begitu.
Dan sunat tajdid wuduk itu jikalau wuduk yang disempurnakan dan sunat tajdid wuduk itu jikalau wuduk yang disempurnakan dengan tayamum bagi umpama luka. Masalah ni sunat kita tajdidkan juga. Katanya dan sunat tajdid wudu, ini jadi sunat juga. Jikalau wudu yang disempurnakan dengan tayamum bagi umpama luka. Bagi itu kerana umpama luka. Wudu yang disempurnakan dengan tayamum. Macam mana? Wuduk yang disempurnakan dengan tayamum ini kita kena rajak kepada bab tayamum. Ini kena rajak kepada bab tayamum. Masalahnya apabila ada ke anggota wuduk itu ada luka. Ada luka, artinya ada balut-balut sebab luka, artinya sebab patah. Maka apabila patah tu dipakaikan benda yang dipakai ketika patah tu, yang doktor letak tu. Maka jadi contohnya nak bagi misal mudah-mudahnya Yasmin. Nak bagi misal mudah-mudahnya contohnya kat ibu tangan kita ni ada luka. Ada luka. Maka apabila ada luka, maka kita di sini tak boleh menyentuh dengan air. Air tak boleh kena di sini. Sebab doktor katanya kau mesti pantang, mesti jaga jangan bagi kena air di sini, tempat luka di sini. Sebab kalau kena air, maka membawa kepada rusak ibu tangan ini. Atau membawa kepada lambat sembuh. Artinya bertambah sakit. Maka apabila kita maka lain daripada di sini, lain pada ibu tangan ni kita tidak luka lah. Contohnya, maka apabila kita ambil wuduk, maka kita ambil wuduk, jadi pasal ambil wuduk mesti dia ambil wuduk. Maka caranya, contohnya di suatu jadi dobit dianya, apabila ada pada suatu tempat daripada anggota wuduk, di muka ke, di tangan ke, di seluruh kepala ke, di seluruh kepala. Sebab kalau sebahagian daripada kepala, ia tak ada masalah sebab kita sapu sedikit saja di kepala. Atau di satu juzuk daripada kaki. Atau di kaki ke semua. Katalah, ada suatu tempat yang tak boleh, ada suatu tempat pada anggota wuduk tak boleh menyentuhkan air. Tak boleh bagi kena air. Sebab doktor katanya, kalau kena air membawa kepada rusak anggota itu. Artinya, kalau kena air membawa kepada bertambah sakit. Artinya, kalau kena air itu membawa kepada lambat sembuh. Maka mestilah mengelak daripada kena air. Maka contohnya kita katanya tempat yang tak boleh kena air itu kat ibu tangan. Kat ibu tangan di sini. Maka apabila caranya, apabila kita nak ambil wuduk tu, memanglah kat ibu tangan tu tak boleh kita nak menyentuhkan dengan air. Maka apabila kita nak ambil wuduk, basuhlah muka. Basuhlah muka. Berkumur ke tidak tu memanglah sunat itu macam biasalah. Jadi masuk dalam wajib kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka, maka di situ sampai masa kita basuh tangan. Memang selepas ada basuh muka sampai masa basuh tangan. Maka di situ diberi pilih. Kita nak tayamum dulu pun boleh, kita nak basuh muka pun boleh. Tapi janjinya kedua-dua. Kita nak tayamum dulu pun boleh, kita nak basuh yang tepat pada tempat yang boleh basuh pun boleh. Tetapi itu dibuat sebelum pada sapu kepala.
Sebab ada luka kat tangan, maknanya selepas pada kita basuh muka, maka di situ diberi pilih kita nak dahulukan basuh tangan atau kita nak dahulukan tayamum. Tetapi benda itu dibuat belum pada sapu kepala. Maka sekiranya begitu, jadi contohnya kita nak kita selepas pada basuh muka dengan sebab kat ibu tangan kita ni ada luka, kita balut. Artinya tak balut. Katalah balut ke tak balut tak ada kira lah. Maka caranya dia kena basuh pada tempat yang boleh basuh. Contohnya kita basuh tangan. Basuh tangan kedua-dua belah, basuh tangan semua, maka di sini tak boleh kita nak basuh. Sebab doktor larang katanya jangan bagi kena air. Maka selepas pada kita basuh, maka kita sapu. Sekiranya kalau boleh sapu. Kita celup tangan dalam air, maka kita sapukan balutan. Sapu ke semuanya, jangan bagi basah sangatlah. Sapu, ke mana apabila kita meratakan sapu itu, maka jadi sapu tu sekadar atas balutan itu saja. Jadi maknanya ibu tangan kita tak mengena air ambil wuduk. Maka di situ, maka kita tayamum. Tayamum tu untuk nak ganti di sini saja. Tayamum untuk nak ganti di sini saja, yang mana di sini tak kena air wuduk. Maka kita tayamum, maka tayamum tu mesti dibuatkan sebelum pada sapu kepala. Sebab tayamum itu ganti basuh di sini saja. Ganti basuh di sini saja. Maka kita tayamum sapu kepala, sapu muka dengan tanah, sapu tangan dengan tanah, barulah kita sapu kepala dengan air dan basuh kaki. Barulah sudah. Itu maknanya wuduk yang disepenuhkan dengan tayamum. Contohnya kalau orang yang patah, maka dipakaikan simen tu di sini, contohnya, tapi dia ada syarat dia lah. Contohnya kalau patah dia pakai simen, artinya kalau orang dulu tu dia guna buluh. Buluh dia potong jadi kecil-kecil, maka dia balut semuanya. Artinya tangan tu jadi luka. Dibalutkan dengan pembalut. Maka caranya tadilah, kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka, maka belum pada nak sapu kepala tu, di situ diberi pilih. Kita nak tayamum dahulu pun boleh. Kita nak basuh anggota yang tempat, basuh tangan yang tempat boleh basuh pun harus juga. Jadi contohnya, selepas pada basuh muka, kita tayamum. Kita tayamum, ambil tanah, sapu muka, sapu tangan ke semuanya. Kemudian kita basuh tangan yang tidak ada balutan tu, yang boleh basuh, kita basuh. Basuh ke semuanya. Kemudian kita sapu, celupkan, basahkan tangan, sapu di atas balutan atau atas simen itu. Maka itulah cara dia. Jadi maknanya selepas pada tu kita sapu kepala, basuh kaki, terus boleh solat. Itu dikatakan wuduk yang disepenuhkan dengan tayamum. Begitu juga kalau kita katanya ada balutan pada kaki, maka itu kita kerjakan tayamum itu, dibuatkan tayamum itu selepas pada sapu kepala, mengikut tertib wuduk lah. Kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, maka sekiranya kat kaki kita tu ada tempat yang boleh kita basuh, boleh sentuh air, boleh mengenai air, maka tempat boleh basuh, kita basuh. Kemudian selepas pada kita basuh, maka kita sapu dengan air pada tempat balutan, di atas balutan. Maka di bawah balutan tu memang tak kena air wuduk, tak dibasuhkan. Maka di situ mesti digantikan dengan tayamum. Maka kita pun tayamum, ambil tanah, sapu muka, ambil tanah, sapu tangan. Maka sudahlah. Maka di situ dikatakan wuduk kita wuduk yang disempurnakan dengan tayamum. Kenapa disempurnakan dengan tayamum? Sebab ada umpama luka. Umpama luka tu seperti patah.
Maka itu maka sekiranya kalau wuduk kita ni mesti disempurnakan dengan tayamum sekalipun, maka disunatkan tajdidkan juga wuduk kita. Walaupun kita ni nak ambil wuduk tu tak boleh sempurna, tak boleh selesai dengan semata-mata wuduk, mesti disempurnakan dengan tayamum. Maka begitu, walaupun begitu sekalipun disunatkan juga mentajdidkan wuduk. Itulah nak ceritanya. Maka masalah katanya wuduk yang disempurnakan dengan tayamum, bagi yang ni kerana umpama luka tu akan disebut dengan secara jelas di sana pada bab tayamum ada syarat-syarat dia. Jadi maknanya masalah tayamum, masalah wuduk yang disempurnakan dengan tayamum tu dengan sebab ada satu juzuk daripada anggota wuduk itu tak boleh kena air. Apabila tak boleh kena air itu, maka tak meratailah basuhan wuduk, maka digantikan tempat yang tak boleh kena air itu dengan tayamum. Maka itulah dikatakan wuduk yang disempurnakan dengan tayamum. Contohnya satu lagi kita bagi gambaran, contohnya kak dahi kitanya ada balutan sebab ada luka. Kak dahi di sini kita ada tampalkan. Ada tapalkan, artinya ada balutan ke tak kiralah. Kita tapalkan suatu tapalan dengan sebab di sini ada luka. Kita tapalkan sebab doktor kata tak boleh nak biar begitu, mesti ditapalkan dengan benda atau dengan apa-apa benda yang ditapalkan. Maka ada di sini. Maka apabila ditapal di sini, apabila kita nak ambil wuduk, maka memang muka ni ialah anggota yang pertama. Anggota yang pertama pada anggota wuduk. Maka di situ diberi pilih. Kita nak tayamum dulu pun boleh. Kita nak basuh muka tempat yang boleh basuh pun boleh. Contohnya kita dulu, tapi comel kita tayamum dululah. Jadi maknanya kita tayamum. Tayamum untuk nak ganti tempat yang di bawah tapalan tu. Sebab di bawah tapalan kalau kita basuh dia tak kena air wuduk. Maka kita tayamum. Ambil tayamum, sapuh muka, sapuh tangan, kedua-dua belah, kemudian kita basuh. Tempat yang boleh basuh tu kita basuh. Dan kita sapuh pula. Sapuh dengan air pula pada di atas tapalan. Maka seterusnya kita, apabila selesai 3 perkara tadi, masalahnya katanya tayamum yang disempurnakan, wuduk yang disempurnakan dengan masalah apabila ada satu juzuk, ada di satu juzuk, ada pada satu juzuk daripada anggota wuduk ada tempat yang tak boleh mengenai air, maka dhabitnya kena buat 3 perkara. Basuh 3 perkara. Mana dia 3 perkara? Satunya basuh pada tempat yang boleh basuh. Basuh pada tempat yang boleh basuh, maksudnya basuh pada tempat yang boleh kena air, yang tidak mudarat kalau kena air. Yang keduanya tayamum ganti benda, ganti tempat yang di bawah balutan, artinya tapalan tadi atau di bawah semin tadi. Yang ketiganya sapuh di atas tapalan atau balutan tadi. Dia 3 benda kena buat. Basuh, satunya basuh pada tempat yang boleh kena air. Yang keduanya tayamum ganti di bawah tapalan, di bawah balutan. Yang ketiga sapuh di atas balutan atau di atas sapuh dengan air. Sapuh dengan air di atas tapalan ataunya balutan. 3 benda yang kita kena buat. Itu masalah wuduk yang disempurnakan dengan tayamum. Inilah banyak-banyak orang kita yang salah faham. Apabila kat tangan dia sahaja tak boleh kena wuduk, tak boleh mengenai air, dia ada balutan di situ, contohnya dia patah tangan, maka dipakaikan simin, maka dia terus tayamum tak basuh di lain lagi, itu tidak sah. Itu tidak sah. Contohnya tangan dia tu patah, tempat patah tu tak boleh simin yang dipakai di tangan tu tak boleh dibuangkan. Apabila tak boleh dibuangkan, maka caranya begitulah. Kita basuh muka, tangan yang tak ada simin tu kita basuh. Selepas pada basuh tempat yang boleh basuh, kita basuh. Kemudian kita sapuh di atas simin tu.
Kemudian selepas pada kita basuh di atas imin, sapuh di atas imin, kita tayamum pula. Kita tayamum pula. Ganti basuhan tempat yang di bawah simin itu. Barulah terus pada sapuh kepala, basuh kaki. Setengah orang tu dia terus tayamum. Tidak basuh di muka, itu tidak sah. Kerana hadis Imam Ahmad sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Imam Ahmad sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay amra ijabin inda kulli salatin wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Jikalau tiada terjemah dia, jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, nescaya aku suruh akan mereka itu, artinya suruh, nescaya aku suruh akan mereka itu, arti suruh wajib pada tiap-tiap sembahyang dan serta wuduk pada tiap-tiap sembahyang dengan bersugi. Ini dalil. Ini dalil menunjuk di atas sunat tajdidkan wuduk bagi tiap-tiap sembahyang yang lain daripada sembahyang sunat wuduk. Ini dalil kata sunat, ini dalil yang menunjuk di atas sunat mentajdidkan wuduk. Maka hadis ini menunjuk di atas sunat sunat mentajdidkan wuduk. Mana tempat yang jadi dalil betul-betulnya? Dia katanya, tempat pada katanya wa ma'a kulli wudu. Dia katanya tengok, jikalau tiada bahawa kesukaran, kalau tak jadi susah. Kalau tak jadi susah, tak jadi susah payah, jikalau tiada bahawa kesukaran, fardunya sekiranya kalau tak nak jadi susah, tak jadi kesusahan, tak jadi kesukaran di atas umatku, Nabi kata, nascaya aku suruh akan mereka, yakni suruh wajib. Suruh tu yakni suruh wajib pada tiap-tiap sembahyang. Pada tiap-tiap sembahyang dan serta tiap-tiap ayat sembahyang. Dan serta tiap-tiap ayat sembahyang. Maknanya setiap kali sembahyang, kita faham di situ, setiap kali nak sembahyang disuruhkan ambil wuduk. Dan setiap kali nak sembahyang, nak ambil wuduk tu, maka dia Nabi kata disuruh apa dia? Aku suruh, nascaya aku suruh tu dengan bersugi. Dengan tu takluk pada aku suruh. Aku suruh, sakut di situ. Aku suruh dengan bersugi. Jadi maknanya bersugi ni sunat. Bersugi ni ialah suatu perkara yang disunatkan. Tapi bersugi ni disunatkan di mana? Pada setiap-tiap kali kita nak salat, setiap-tiap kali kita ambil wuduk. Jadi bersugi ni disunat setiap-tiap kali kita nak salat dan setiap-tiap kali kita nak ambil wuduk. Maka di sini dengan sebab dia kata dan serta tiap-tiap ayat sembahyang tu wuduk dah. Jadi dipaham katanya nak salat ada disunatkan bersugi.
Nak solat disunatkan ambil wuduk kalau tak batal wuduk. Di situ. Tapi pasal hadisnya cerita pasal bersugi. Pasal sunat bersugi. Tetapi dengan sebab Nabi katanya serta tiap-tiap air sembahyang. Serta tiap-tiap air sembahyang, serta tiap-tiap wuduk. Jadi maknanya wuduk tu, kenapa Nabi kata tiap-tiap wuduk? Sebab wuduk dibuatkan atas jalan sunat pada tiap-tiap kali nak solat. Jadi pendek katanya, nak solat, setiap kali kita nak solat, disunatkan kita bersugi. Setiap kali kita nak solat, kalau kita tak batal wuduk lagi, disunatkan tajdid wuduk. Begitu. Sedikit kita perhati dalam matan hadis, dia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Kemudian ada perkataan ai amra ijabin. Ai amra ijabin. Di situ bukan hadis. Perkataan itu bukan hadis. Itu tafsir saja. Yang ditambah oleh ulama. Jadi bentuk lafaz hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda. Itu lafaz hadis yang sebenarnya. Dia hukum dia harus kita menyelangi akan perkataan lain di celah-celah hadis tu boleh. Sekiranya kalau nak tafsirkan makna hadis. Kita menyelangi perkataan luar daripada hadis di celah-celah hadis untuk nak tafsirkan makna hadis tu boleh. Jadi bentuk lafaz hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin hingga akhir. Jadi amra ijabin tu itu tafsir bagi makna la amartuhum. Jadi maknanya di sini Nabi kata dia kalau tak nak jadi susah di atas umat aku, nascaya aku suruh. Suruh mana yang Nabi tak suruh tu sebab takut jadi susah. Suruh sunat Nabi dah suruh. Suruh sunat, suruh sebagai suruh sunat bersugi itu Nabi dah suruh. Yang Nabi kata kalau tidak dengan sebab nak jadi susah di atas umatku, maka aku suruh dia bersugi. Maknanya Nabi tak suruh lah. Jadi Nabi tak suruh sebagai suruh wajib, maknanya tak menafi Nabi ada suruh sunat, ada suruh sebagai suruh sunat. Kenapa kata begitu? Sebab kitanya faham gini. Dia guna kalimah laula. Dia guna kalimah laula, jikalau tiada, itu diguna pada benda yang tak berlaku. Diguna pada benda yang tak berlaku, digunakan pada nafi. Mana jikalau tiada bawa kesukaran di atas umat aku, aku suruh. Maknanya tetapi dengan sebab ada kesukaran, kerana itulah aku tak suruh. Pada mana begitu? Contohnya perkataan ini, dia ada patangan-patangan pada setengah-setengah makanan. Seorang tu dia katanya, jikalau tiada penyakit ini, nascaya aku makan buah durian. Jikalau tiada penyakit darah tinggi, nascaya aku makan buah durian. Mana dia makan ke tidak? Dia tak makan buah durian tu. Sebab ada penyakit, begitu. Kalau itu mana kata jikalau tiada penyakit, kalau tak ada penyakit, aku makan buah durian. Kita fahamnya, dia makan ke tidak buah durian? Tak makan. Dia tak makan. Kalau tak ada penyakit, kalau tak ada penyakit, dia katanya, kalau aku tidak ada penyakit, kalau aku tidak pantang, tentu aku makan buah durian. Dia kata begitu.
tentu aku makan buah durian. Jadi dia makan ke tidak? Jawabnya tak makan. Maka di sini sama. Jikalau tiada jadi kesukaran, tentu aku suruh. Maknanya tak suruh. Maknanya tak suruh. Tak suruh tu tak suruh apa? Tak suruh sebagai suruh yang wajib. Tak suruh sebagai suruh yang wajib, suruhan wajib. Tak menafi kata bersugi itu benda sunat. Jadi maknanya sugi itu dah sunat, tapi Nabi katanya kalau suruh wajib jadi kesukaran. Wajib mana? Wajib bersugi setiap kali nak salat, wajib bersugi pada setiap kali kita ambil wuduk. Setiap kali nak solat disuruh wajib. Fardunya kalau diwajib. Jadi kesukaran di atas kita. Jadi kesusahan di atas kita umatnya. Jadi setiap kali nak solat, setiap orang tu bawa bergigi, bawa kayu sugi lah. Kalau jadi wajib. Nak wuduk. Jadi maknanya jadi kesusahan di atas umat Nabi. Sebab tu Nabi kata, aku tidak suruh sebagai suruh yang wajib. Tak menafi kata tak bersugi nak solat tu. Disuruh sebagai suruh sunat tu ada. Yang Nabi katanya, aku tak suruh sebab takut jadi kesusahan. Aku tak suruh tu tak suruh wajib. Tak menafi kata ada suruhan sunat sebab wajib disuruh, benda yang disuruh. Sunat pun adalah perkara yang disuruh juga. Macam katanya, haram dengan makruh bersekutu di mana? Sama-sama dilarang. Wajib dengan sunat sama-sama disuruh. Begitulah. Begitu. Jadi mana itulah di sini kita ambil di tempat katanya wa ma'a kulli wudu dan serta tiap-tiap ayat sembahyang. Itu menunjuk katanya ayat sembahyang pun dibuat setiap kali nak solat juga semacam seperti bersugi. Disunatkan bersugi setiap kali nak wudu. Setiap kali nak solat. Habis. Maka untuk pagi ni kita akhir di situ. Katanya, dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wuduk yang pertama, makruh tajdid wuduknya. Dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wuduk. Kita cerita sepital lalu dulu. Jadi tajdidkan wuduk tu maknanya wuduk apabila kita ambil wuduk kita dah guna pada satu sembahyang. Apabila kalau kita tak batal wuduk sunat kita tajdid. Tapi kalau kita ambil wuduk tapi belum guna pada sembahyang, maka tak sunat kita mutajdid. Itu masalahnya. Contohnya kita ambil pagi pukul 8. Ambil wuduk pukul 8 pagi. Kemudian kita tak guna pada sembahyang wuduk yang kita ambil pukul 8 pagi. Kemudian kita tak batal sampai waktu zuhur nak sembahyang zuhur. Maka tak sunat tajdid walaupun dah ambil 2, 3, 4 jam belum pada nak salat sekalipun, tapi wuduk yang kita ambil tu tak dipakai pada satu pun daripada sembahyang. Itu masalahnya. Tapi kita ulang balik. Dan jikalau belum lagi ditunaikan dengan wuduk yang pertama, makruh tajdid wuduknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا واقتحتنا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bah nak tanya bah. Terima kasih Baba. Bah nak tanya bah. Baba nak tanya sikit Baba boleh? Satu soalan bah. Tentang wuduk, wuduk yang disempurnakan dengan tayamum. Wuduk yang disempurnakan dengan tayamum, kalau kita nak tajdid wuduk, mana dengan tayamum juga ke bang? Ataupun wuduk saja? Nak tajdid, maka tajdid dengan sepenuh tayamum juga.
Oh, mana kita sempurnakan tajdid tu dengan tayamum juga ya, bang? Jadi setiap kali nak solat ambil wudu. Tapi wudu kita kena sempurna dengan tayamum. Maka kena sempurna dengan tayamum. Okey. Okey, Pak, terima kasih. Baba, dia kena sebelum kita balut tu kena wuduk dulu ke? Apa macam mana? Dia sapu air dulu ke? Belum nak balut. Tak dengar pula. Macam ni? Belum nak dibalut kan? Nak dibalut tu? Masalahnya kalau belum pada nak dibalut tu syaratnya masalahnya belum pada nak dibalut, belum pada nak balut tu dia syaratnya kita suci daripada najis. Oh, kita buang najis dululah. Najis kat tempat kita nak balut tu lah. Kalau ada darah tu macam mana, Ustaz? Mesti dibasuhkan. Basuh dulu ya. Dan lagi pula ni pada masa kita nak balut tu mesti kita ada wudu. Kena ada wudu dulu. Tapi masalahnya kena ada wudu. Kalau kita supaya jadi masalahnya disuruh kita apabila dia begini. Dia masalahnya kalau kita balut, ketika kita balut tu kita berhadas. Kita berhadas. Maka sekiranya kalau kita pakai balut, pakai tampal ataunya simin tu, pada ketika tu kita berhadas. Maka sembahyang yang kita sembahyang dengan wudu, apa dia tadi? Dengan wudu yang disempurnakan dengan tayamum tadi tu mesti diulang balik. Mesti diiadah balik. Maknanya kena qada balik lah. Apabila kita buang tapalan tadi, apabila sembuh penyakitnya yang sakit tu, maka apabila dibuang tu, maka mesti kita ulang balik, iadahkan sembahyang kita sembahyang dengan wudu yang disempurnakan dengan tayamum, dengan sebab kita pakai balutan itu dalam keadaan berhadas. Begitu. Tetapi kalau kita pakai balutan itu dalam keadaan kita berwudu, maka sampai apabila kita sembuh, kita buang balutan tu, maka sembahyang yang kita sembahyang dengan wuduk yang disempurnakan dengan tayam tu tak payah diiadah. Itu syarat dia begitulah. Okay. Jadi sah-sah semata, cumanya kalau disyarat katanya kena pakai balut dalam masa suci, untuknya selepas pada tu tak payah kita iadahkan solat. Ini banyak orang tapi kalau kalau pakai balut dalam masa berhadas, maka lepas pada tu kita mesti ulang iadahkan solat. Jadi maknanya syarat dipakai pada masa dipakai balut pada dengan keadaan suci itu, dalam keadaan berwuduk, suci daripada hadas, hadas kecil dan hadas besar tu, maknanya untuk nak tahu katanya kena iadah selepas pada ni ke tidak kena iadah. Itu saja. Untuk sembahyang harian-harian yang kita nak solat tu sah. Dengan sekiranya jelas. Kalau kita mati dalam masa kita dah ada balut tu, mana lepas pada dosa. Sekiranya kalau kita sembuh, kita buang balutan, maka kita mesti iadah balik. Tapi kalau dimati pada masa tu, maknanya kita sembahyang dengan apa tadi? Dengan secara wuduk yang disempurnakan dengan tayamum tu dah lepas daripada tuntutan. Istiadah tu dia. Tetapi kalau kita tak mati lagi, umur panjang lagi, lepas pada tu mesti diadah lah. Itu saja. Jadi maknanya kena pakai, katanya kena pakai balutan, ketika nak pakai tu mesti berwuduk tu untuk nak lepas daripada iadah saja. Bukan untuk nak sah sembahyang. Kita faham syaratnya begitu. Begitu juga nak pakai tu mesti suci daripada najis, supaya nak lepas daripada iadah apabila sembuh. Apabila dibuang.
Yang ada tu ulang Ulang-ulang. semula lah. Ya. Qada. Tapi Dia tak panggil qada bah. Dia panggil iadah bah. yang ada buat balik. Sama makna ke? Kalau badan Sama makna iadah dan qada ya, sama. Baba. Ya. Itu sebab kita tak sembahyang. Kalau badan lain yang bukan tempat wuduk tapi dia berdarah, tak, dia macam mana dia boleh ke? Dia nak cuci dia tak boleh tu. Itu pun kena iadah juga. Kena hilangkan juga. Kena hilangkan juga. Kalau sekiranya kalau hilangkan najis dan kita Tapi kalau dibalut macam mana nak buat? Kalau orang buat operation tu dalam darah. Bukan maknanya kita sembahyang Okeylah Baba. Jadi maknanya sekiranya kalau pergi hospital tu kalau berat-berat berlaku accidentnya, dibalut dalam masa tu boleh jadi kita tidak ada wuduk dan lagi pula dibalut dengan darah-darah apa semuanya, maka itu tak ada masalah, maka kita ambil wuduk. Kalau boleh ambil wuduk, maka kalau tak boleh basuh, tidak ada tempat yang boleh dibasuh, maka terus kita tayamum. Kalau boleh dibasuh pada anggota yang tak ada balutan tu, kita buat cara tadilah. Maka sekiranya selepas pada tu dengan sebab ada berdarah, dibalut di atas darah, maka kita yang ada solat. Tapi dalam masa kita ada balutan tu, sembahyang itu dihukumkan sah. Sekiranya kalau mati pada masa tu, lepas pada salah tak solat. Apabila sembuh, mesti ulang balik, dibuat balik. Jadi maknanya dia masalah qada ni, maknanya kita tak sembahyang di dalam waktu. Apabila masuk waktu, kita biarkan sehingga habis waktu, maka itu dikatakan qada. Adapun masalah yang ada, sembahyang yang kita buat dalam waktu tu dah sah. Tetapi untuk samotara salah katanya. Maka apabila lepas pada tu, kita mesti buat balik. Baba, biasanya yang elok yang dibuat, yang tukang buat pakaikan ambilkan air sembahyang tu bukan pesakit, orang lain lah, maksudnya nurse ke atau sanak saudara ke yang uruskan. Kalau tidak, bagaimana nak hilangkan darah, nak ambil air sembahyang, wuduk atau nak tayamum? Pesakit biasanya terbaring saja. Tapi kalau dalam OT kita tak ada orang nak buat tu. Saudara mana boleh masuk? Mudahan pula. Maka yang wuduk ni kita nak orang lain, contohnya pesakit itu dia tak boleh nak bergerak, maka yang nak ambil wuduk tu, maka dia nanti niat saja, maka yang lain tu nanti basuh anggota wuduk dia. Kalau tayamum pun sama, yang lain nanti sapuh, dia nanti niat. Jadi kalau masa dia tidur tu, kalau tak sedar tu tidak sah juga, sebab wuduk dia kena niat. Mana kalau yang sakit tu tak boleh bergerak, maka yang lain nak tolong basuh boleh. Tapi janji katanya dia mesti niat pada ketika dibasuhkan mukanya. Itu. Kemudian masalahnya tak mesti itulah. Kalau isteri pun boleh, jangan sentuh saja, kita pakai sarung tangan tu boleh lah kalau isteri. Itu ya. Iadah solat tu, kalau kita niat qada ke atau macam mana bah? Kalau iadah niat solat tu. Niat biasa. Niat biasa. Kalau tidak tambah usalli fardhu zuhri mu'adatan. Mu'adatan. Fardhu zuhri mu'adatan. Jadi macam usalli fardhu zuhri adaan, usalli fardhu zuhri qadaan kan. Di sini kita tambah mu'adatan. Okey. Tajakus sembahyang fardhu zuhur i'adah. I'adah. Terima kasih bah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.